Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada doktor dan semua rakan-rakan. Pada pagi ini, kumpulan kami untuk kumpulan 13 akan membentangkan tentang anjakan paradigma dalam sukan bowling. Saya Nur Aisyah binti Abdul Razak, diikuti oleh kawan saya Siti Khadijah binti Hamzah dan Hafidah binti Ali. Antara kandungan sukan bowling yang akan kami terangkan pada pagi ini berkaitan tentang sejarah bola bowling, pin bowling dan lane. Saya ringkaskan sejarah bowling ni. Sebelum abad ke-17 ni memang tak ada sebarang teknologi lah yang diperkenalkan selain dia adalah satu permainan yang bervariasi mengikut negara masing-masing. Kemudian pada 1940 sehingga 1960 dikenali sebagai Golden Age of Bowling. Dan pada tahun 1950-an, Professional Bowler Association ditubuhkan. Sistem pin diperkenalkan daripada sistem pin setter ataupun pin boy. Kita boleh tengok dia menggunakan orang lah untuk mengaturkan pin bowling tu. Ditukar kepada semi automatic pin spotter. Kemudian pada tahun 1960 sehingga 1980, sukan pin bowling dan lorong bowling turut diperkenalkan. Maknanya dah berlaku keseragaman dalam peraturan sukan pin bowling lah. Kemudian pada tahun 1980 sehingga 2000, perkembangan teknologi yang pesat mencetuskan lagi idea dalam pemarkahan elektronik automatik. Maknanya dia dah sepenuhnya menggunakan pemarkahan elektronik automatik. Kemudian pada tahun 2000 hingga kini, teknologi baru telah meningkatkan penciptaan ataupun perkembangan bola bowling, pemarkahan, monitor yang menunjukkan laluan dan kelajuan bola serta keseragaman peraturan bowling. Evolusi pembuatan bola bowling ni, bantuan algoritma yang dibincangkan dalam bola bowling untuk menambah baikkan alatan yang lebih tergelincir dan lebih geseran, membuatkan bola jenis ini lebih hook dan lebih impak ke atas pin. Kita tengok pada evolusi pembuatan bola bowling. Yang pertama sekali, sebelum 1905, pembuatan bola bowling yang pertama ni diperbuat daripada kayu yang keras dan berat. Istimewanya kayu ni dia ada minyak resin yang tersendiri, serta dia ni mempunyai pelincir untuk dia bergerak di atas permukaan rumput. Waktu tu permainan bowling ni dimainkan di atas padang. Jadi penggunaan bola bowling daripada kayu ni amat sesuai lah untuk digunakan ketika tu. Kemudian berubah pada tahun 1900 sehingga 1950 berubah kepada bola yang diperbuat daripada getah. Disebabkan waktu tu bola kayu tu, kenapa dia berubah daripada getah tu, sebab bola kayu tu bila dia berada lama dekat kawasan yang lapang, panas, sifat dia walaupun dia tahan, tapi dia bila dikena matahari ataupun ni dia boleh cenderung untuk rapuh atau pecah. Jadi dia start pada 1900 sehingga 1950, permainan bowling tu dah start dimainkan di kawasan di dalam dewan lah. Dia dah start mengkaji untuk menggunakan bola yang diperbuat daripada getah. Tetapi bola yang digunakan ni, bola getah yang digunakan ni, jenis dia cover scope ataupun bahan yang digunakan dalam pembuatan bola getah ni mempunyai geseran yang rendah. Jadi menyebabkan bola tu bila dia meluncur di atas lorong tu akan menyebabkan banyak geseran. Bila banyak geseran, bola tu tak boleh pergi lebih jauh lah. Jadi dia berubah lah. Dan itulah dia berubah kepada bola bowling dibuat daripada plastik ataupun polister. Bola bowling plastik atau polister ni dia lebih cost effective dan lebih tahan lama kerana pembukaannya yang lebih keras dan kurang geseran. Macam tadi tu dia lebih banyak geseran. So bola ini kurang tergelincir dan bola ini akan pergi lebih lurus. Saya Siti Khadijah binti Hamzah. Saya akan sambung evolusi pembuatan bola bowling pada era 80-an. Pada tahun ni, syarikat Ebonic menghasilkan bola bowling daripada polyurethane untuk menghasilkan lebih hook. Maksudnya lencongan lah.
Lebih lembut dari polyester. Rutin ni lebih lembut daripada polyester dan dia lebih tergelincir dan akan lebih hook. Permukaan bola ni boleh dilicinkan dan dikilatkan untuk menambah atau mengurangkan hook. Polyurethane ni lebih sesuai untuk mereka yang baru belajar hook. Ianya juga sesuai untuk digunakan di lorong yang kurang berminyak. Penciptaan bola ni telah menamatkan penggunaan permukaan lorong kayu semula jadi. Maksudnya pada tahun 80-an ni lin yang diperbuat pada sintetik dah diperkenalkan. Seterusnya pada tahun 90-an dikenali dengan bola bowling reaktif. Dia masih lagi daripada urethane namun ditambah resin partikel. Resin partikel ni berfungsi sebagai ejen penyerapan minyak melalui penghasilan liang-liang mikroskopik bagi penghasilan geseran. Resin ini membuatkan bola lebih hook dari bola urethane. Bola ini akan lebih tergelincir dalam minyak jika dibanding dengan bola urethane. Kombinasi faktor bola ini lebih tergelincir dan lebih geseran membuatkan bola jenis ini lebih hook dan lebih impak ke atas pin. Resin reaktif ni disukai oleh pemain yang sudah mahir untuk digunakan dalam semua jenis keadaan lorong. Kita lihat pada tahun 2000 hingga kini. Pada tahun 2000 hingga kini bola partikel diperkenalkan dan ianya masih lagi dari bahan urethane namun ditambah partikel seperti seramik dan kaca untuk menambah kemampuan bola. Penambahan partikel menjadikan permukaan bola bowling lebih kasar. Permukaan yang kasar ni lebih menambah geseran bola dan memberi lebih cengkaman bola dalam minyak untuk memberikan hook yang lebih mudah dikawal dan lebih sempurna. Potensi hook atau hook potential ni untuk bola partikel adalah lebih tinggi dari bola-bola jenis lain dan bola partikel ni digunakan dalam keadaan lorong yang berminyak sahaja. Kita tengok pada faktor evolusi pembuatan bowling. Yang pertama sebab kenapa berlakunya perubahan dalam pembuatan bola bowling ni. Yang pertama, perubahan dalam teras pembuatan bola bowling. Pada era 90-an, pembuatan bowling ni hanya menggunakan teras pengawal sediaan keseimbangan, iaitu static balance. Tapi selepas era 90-an di mana lane sintetik dan yang diliputi oleh minyak diperkenalkan, so berubah kepada pengawal sediaan dinamik, dynamic balance. Fungsi teras ni adalah untuk menjadikan bola bowling stabil apabila bergolek di atas lorong. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, elemen cover stock dan core yang berbeza dalam pembuatan bola bowling. Wujud pelbagai jenis komposisi cover stock. Maksudnya cover stock ni bahagian luar bowling yang macam resin, contoh resin, partikel, urethane, itu cover stock. Dan struktur core bola itu core structure dalam pembuatan bola bowling. Core structure ni melibatkan titik teras bola, iaitu weight block. Perubahan dalam kedua elemen ni adalah bertujuan untuk mendapatkan cengkaman yang lebih baik, seterusnya menghasilkan hook dalam permainan. Faktor yang ketiga adalah penggunaan lorong bowling, iaitu bowling lane yang berbeza. Kalau kita tengok sebelum era 80-an, bola bowling ni diperbuat daripada kayu, so dia digolek di atas lane kayu. Tapi selepas era 80-an, lorong yang diperbuat daripada bahan sintetik digunakan. Lorong sintetik ini diseliputi dengan minyak bagi menjamin ketahanan lorong bowling. Faktor yang keempat adalah kapasiti minyak yang menyeliputi lorong. Bagi menghasilkan lebih geseran, maka bola yang diperbuat daripada permukaan yang lebih kasar digunakan. Permukaan yang kasar ini akan menghasilkan lebih banyak liang-liang mikroskopik, iaitu porous, bagi menyerap minyak di atas lorong. Makin banyak minyak yang diserap, makin tinggi daya geseran yang dihasilkan, seterusnya membantu dalam penghasilan hook. Ini gambar sebelah tu adalah gambar-gambar untuk permukaan bola-bola bowling yang diperbuat daripada polyester, solid urethane dengan solid reaktif. Kalau kita tengok antara ketiga ni, solid reaktif ni paling banyak dia punya liang-liang mikroskopik. So bola daripada solid reaktif ni yang banyak membantu pemain dalam menghasilkan hook. Sebabnya disebabkan liang-liang mikroskopik yang banyak ni mampu menyerap minyak di atas lane. Seterusnya menghasilkan geseran yang membantu pemain untuk menghasilkan hook dalam permainan.
semua ni saya ambil daripada Bowling Technology Studies and Examination and Discussion of Technology Impact in the Sport of Bowling. Ni kita boleh tengoklah evolusi pembuatan bola bowling dari tahun 1900 sampai kini. Okay, yang atas tu cover stock evolution, maksudnya bahagian luar bola bowling, dan bawah tu adalah core evolution, maksudnya bahagian dalam yang saya cakap ni titik teras bola tersebut. Daripada pancake, dynamic terus ke kini multi density. Baik, saya Hafidah binti Hani P106221 akan menyambung pembentangan daripada rakan saya masih lagi berkaitan dengan bola bowling. Baik, bila dilihat di sini patut evolusi pembuatan bola bowling daripada peralihan lubang bola bowling, yang mana pada era 1900 bola bowling dicipta dengan satu lubang sahaja untuk memegangnya. Jadi pada awal pembentangan tadi kawan saya juga dah menunjukkan gambar awal bola bowling yang hanya terdapat satu lubang. Okey, kemudian pada era 60-an bola bowling dengan 3 lubang pada permukaan bola tercipta. Kenapa daripada satu lubang menjadi 3 lubang? Kerana ini adalah faktor keseimbangan graviti di lubang bola bowling itu sendiri, dan bagi memudahkan pemain bola bowling ini dapat memegangnya dengan lebih baik. Okay, jadi penghasilan 3 lubang bola bowling bertujuan untuk membantu pemain mencengkam bola dengan lebih baik. Seterusnya memberikan impak kepada balingan bola di atas lorong sama ada menghasilkan balingan spinner ataupun hook. Jadi sebab bila satu lubang tu lebih sukar lah untuk pemain memegang bola tersebut berbanding dengan 3 lubang bola yang telah dikaji lebih memudahkan pada pemain untuk memegang bola tersebut. Okey, baik, seterusnya teknik permainan sukan bowling. Bila dilihat ada 2 teknik, yang mana teknik spin ia disesuai digunakan di pusat-pusat bowling Asia yang kebanyakannya tidak menjaga dengan sempurna. Spin ni maknanya teknik yang agak mudah digunakan pada pemain-pemain Asia. Teknik hook menjadi susah lantaran lane yang tidak terjaga menyebabkan hook yang dibuat kurang menjadi ataupun serintas sasar. Kalau nak dibeza antara teknik spin dengan hook ni, lane untuk teknik hook ni kena lebih mantap lagi lah. Baik, teknik spin agak mudah dikawal kerana pergerakan bola yang agak lurus, namun untuk mendapatkan strike yang konsisten bagi spin agak sukar berbanding hook kerana pergerakan tangan yang lebih dilakukan untuk mendapatkan teknik spin. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana demo daripada video antara teknik spin dan teknik hook ni. Okay, kaedah lane yang baik dan berminyak, peluang spinner untuk menewaskan pemain hook agak sukar. Akan tetapi di peringkat Asia nampak ramai spinner terutamanya dari Taiwan dan Singapura yang mampu memberi saingan dengan teknik spin yang amat baik. Okay, bola bowling untuk teknik spin biasanya agak ringan dan menggunakan draining yang biasa dengan kesemua 3 jari masuk hampir keseluruhannya. Okay, jadi ada sedikit perbezaan antara teknik spin dan teknik hook, tapi kalau kita lihat pemain-pemain Asia kebanyakannya mereka menggunakan teknik spin. Teknik spin ni juga dikenali sebagai teknik helikopter. Baik, seterusnya kita akan lihat berkaitan dengan video bagaimana teknik hook dimainkan dan juga teknik spin dimainkan. You can hold on if you want to, but you know I'm gonna let you go. Ain't nobody there to talk to, nobody's at home in this heart, my dear. If only you could see the bright side of waking up and being alone. If only you could see the future, feeling alright somehow. I'll be higher without you now, keeping up with life somehow. Ooh, you'll be lighter without me, girl, feeling alright somehow.
'cause I know I'll be higher without you. Higher on my own. You'll be higher without me. Higher without you now, keeping up alive somehow. You'll be lighter without me, girl. Feeling alright somehow. I'll be higher without you now, keeping up alive somehow. You'll be lighter without me, girl. Feeling alright somehow. Feeling alright somehow. Evolusi pembuatan pin bowling, yang mana bantuan ergogen yang dibincangkan dalam pin bowling untuk penambahbaikan alatan yang lebih tahan lama. Baik, di sini kalau dilihat evolusi perkembangan pin bowling dari tahun 1905 hingga kini. Pada asalnya pin bowling ini dicipta daripada kayu yang dikenali sebagai maple. Ada juga yang menggunakan batu sebagai pin bowling. Okay, maknanya pada tahun 1935 penciptanya iaitu Griffith Smith ni telah mencipta mechanical pin setter bagi memudahkan pemain-pemain bowling. Bila dilihat pada gambar raja ini, boleh dibayangkanlah bagaimana keadaan pin bowling itu yang mana ia dibuat daripada kayu. Okay, dikenali sebagai pada tahun 1940 hingga 1990, ia dikenali sebagai leather kerana ia dibuat menggunakan bahan-bahan leather. Kayu pin akan disaluti dengan lapisan plastik di bahagian luarnya. Okay, boleh lihat seperti gambar yang ditunjukkan di sini. Luar ni adalah lapisan plastik, seterusnya akan diperkemaskan dengan lapisan polyethylene bagi kemasan yang lebih tinggi. Baik, kenapa? Ini adalah untuk memastikan pinball ini tahan lama. Kita tahu bila pinball ini digunakan adalah menjadi bahan balingan kepada bola bowling. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan ini seperti polyethylene, ia akan nampak lebih kemas, dan bahan-bahan leather ini akan menjadikan pinball ini lebih tahan. Okay, saiz dan tinggi pinball ini bukannya boleh dibuat sesuka hati. Ia diselir kawal supaya ianya lebih standard digunakan. Okay, kelebaran pin bowling tidak lebih daripada 4/3/4 inci dan ketinggiannya 15 inci. Okay, pin bowling diperbuat daripada bahan sintetik yang dibenarkan. Dalam permainan 10 pin, pin yang dibuat dari kayu maple yang dilapisi oleh serin
atau plastik komposit. Macam mana yang dilihat sekarang ni lah. Yang pastinya pinball ini dicipta untuk memastikan ketahannya yang lebih tahan lama. Baik, ini adalah contoh-contoh ataupun jenis-jenis pinball yang boleh dilihat, yang mana ia ada diguna pakai di sesetengah negara. Bagaimana pinball untuk old 10 pin, 10 pin, Canadian 5 pin, duck pin. Permainan bowling ini sebenarnya berbeza-beza mengikut negara masing-masing. Jadi mengikut negara itu, pinball ini juga digunakan pada mengikut kesesuaian negara itu sendirilah. Baik, seterusnya teknologi bowling lane. Bila dilihat daripada segi teknologi bowling lane, apa yang terdapat pada bowling lane di sini? Baik, landasan bola bowling itu sendiri adalah dengan tujuan untuk menggolekkan bola bowling bagi memperolehi mata sebanyak mungkin. Diperbuat daripada papan kayu yang disapu dengan sejenis minyak was atau sintetik polyethylene yang supaya lane ini nampak lebih licin. Lane bed, permukaan lane bowling dibuat dari kayu atau fenolik. Lane kayu biasanya menggunakan kayu maple. Boleh lihat gambar ajar di sini lah. Maknanya permukaan lane bed ni daripada kayu fenolik. Kemudian kayu maple, tempat pin berdiri di hadapan ini. Dan tempat jatuhnya bola juga menggunakan kayu maple yang sama seperti tempat pin berdiri. Sedang kayu pinus digunakan pada area setelah jatuhnya bola di hujung sini menggunakan kayu pinus. Baik, untuk alur bowling moden mempunyai minyak lorong, kondisioner lorong yang terdiri dari sekitar 98% minyak mineral untuk meminimumkan kerosakan. Kalau kita lihat lane yang ada pada bowling hari ini nampak macam licin, tapi sebenarnya ia adalah ia mempunyai kondisioner lorong itu yang disapu minyak lagi pekat ke minyaknya, maknanya lane itu akan lagi lebih licin. Jadi penurunan yang akan mengubah reaksi bola setelah balingan bola berulang kali, maknanya minyak tu akan habislah bila berlaku geseran antara bola dengan bola di atas lane itu sendiri. Baik, itu saja pembentangan kami daripada kumpulan bowling. Sekian, terima kasih.